Seterusnya, majlis meradukan kehadiran Baginda Ustaz Bisni bin Mafia, Ketua Dewan Pemuda PAS Pulau Pinang. Jadi bagi mengikut usulan majlis, seterusnya kita mendengar ceramah daripada Pengurusi Rangkaian Kebajikan Bekas Angkatan Tentera Kerabat, iaitu Colonel Dr. Nazari bin Mohtar. Majlis Nazar Muhammad yang silakan. Tapi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna marashida umrina wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilaha illa anta 'allamaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwal alim. Yang saya muliakan Tuan Majlis Saudara Abdul Rahman bin Muhammad yang merupakan Ketua Penerangan PAS Parlimen Bakri, yang dikasihi yang berhormat Dr. Syekh Ibrahim selaku Adun Sungai Agung, yang berhormat Bertekwa Ahli Parlimen Bakri Mr. Tan Chen Chun, Seterusnya DAP Johor, Al-Fadil Ustaz Bisni Mafia, Ketua Pemuda PAS Pulau Pinang, yang diraihkan juga Ketua Keadilan Bakri Cik Aziz, Pimpinan PAS, Keadilan dan DAP, Muslimin dan Muslimat, tuan-tuan haji, tuan-puan hajah, saudara dan saudari yang dirahmati Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Assalamualaikum. Tadi orang siang, kalau dekat ceramah saya dekat Kelantan, ini wajib ni. Sebab apa orang siang serupa macam orang kita. Boleh serupa, makan serupa, kat sini pun ramai orang dia yang masak untuk kita. Tom Yam sedap. Kalau sekarang ni kita buat satu perkataan baru, iaitu kamu action baik. Tak biasa tuan-tuan dengar, tapi tuan-tuan kena belajar. Kamu action baik. Kenapa? Sebab ini bahasa baru untuk orang Bangladesh yang ada pemegang IC warga biru, warga negara yang memiliki hak sama rata. Jangankan saja untuk menggunakan fasilitas-fasilitas di Malaysia, sama ada sekolahnya, kan, bantuan pelajarannya, kan, nak gunakan kemudahan-kemudahan asas seperti klinik, mereka boleh gunakan. Dan hatta mereka boleh mengundi, dan mereka adalah warga negara yang sah. Walaupun cakapnya gelap-gelap lagi, ini adalah hakikat, tuan-tuan. Hakikat yang kita kena risau dan bimbang. Kan, satu pengkhianatan yang paling besar yang pernah dibuat dalam sejarah Malaysia, memberi kad pengenalan kepada warga negara asing yang cakap Melayu pun tak kerti. Semadir. Ini tuan-tuan, ini kesalahan besar. Saya tak mau nak ulas lanjut lah. Kan, ini sebab yang memberi dan yang meluluhkan operasi durian busuk ni pun perangannya cukup busuk. Cukup busuk. Yang mempunyai aset yang dilaporkan hampir 4 USD tuan-tuan, kan, American dollars, 44 USD billion dollars, kan, 44 billion USD tuan-tuan. Inilah, kan, kita nak kata mamak salah, bukan mamak yang lain, mamak yang ni. Nak kata mamak pendahara, bukan mamak pendahara, mamak pendahara tak macam ni, kan. Mamak pendahara mungkin kalau kejahatannya taklah seganas ni, tapi ini ganas, kan. Saya selaku pengarah keselamatan radio merasa perbuatan yang dilakukan
oleh Tun Mahathir, mantan Perdana Menteri ini. Kalau itu dalam Akta 1972, kalau diberi pakai pangkat macam saya, hukum gantung tembak sampai mati. Gantung tembak sampai mati. Wajib, betul, saya wajib. Satu pengkhianatan kepada negara, bangsa dan tanah air. Tuan-tuan, memberi kerakyatan kepada seorang yang bukan haknya, bukan sehari, bukan 2 hari, malah sehingga berketurunan mereka akan berada di sini dan mereka akan menuntut hak yang sama. Macam mana anak cucu kita suatu ini diberi. Ini pengkhianatan. Zahirnya nampak macam mudah, tapi hakikatnya inilah penjenayah yang paling besar yang pernah dilahirkan oleh Malaysia. Mana boleh tanggung dosa? Tak terampun dosa. Mana boleh tanggung dosa? Jadi tuan-tuan, saya mungkin oleh masa yang terbatas ini, kalau nak cerita berkenaan pengkhianatan ini banyak, tapi saya cerita sikit-sikit je lah. Saya sebenarnya jarang-jarang dapat berceramah dengan ramai saudara-saudara daripada kaum Tionghoa. Kalau dapat pun mungkin kalau saya di Taipei dan di Pulau Pinang. Kalau di Pulau Pinang tu partner saya satu daripada TKR YBC. Kalau di Perak tu kita punya Lekong lah kan, YB Taipei kan, Ngakome. Itulah saya punya partner. Saya suka. Kenapa tuan-tuan? Sebab nak memerintah negara Malaysia, kalau tanpa kaum Cina, tanpa kaum India, tak mungkin akan berlaku. Kadang-kadang kita rasa, yalah, saya mungkin kalau ikut saya ni tak layak kepada tuan-tuan kan. Saya orang mualaf dalam PAS kan. Dan ramai orang kata saya daripada keadilan, saya orang PAS. Tapi apa cerita pun saya adalah orang Pakatan Rakyat. Kalau saya berceramah, saya akan berceramah dengan orang Pakatan Rakyat. Jadi saya nak bagi tuan-tuan, apabila saya dengar begitu kuat sangat kan, orang-orang Melayu, bukan di sini, di mana-mana saja, cukup risau kalau Pakatan Rakyat pemerintah. Pakatan Rakyat pemerintah macam dunia nak kiamat keadaan. Ditakutkan. Cukup takut. Orang Melayu cukup takut dengan DAP. Kan, kalau pergi Pulau Pinang seolah-olah kalau masuk itu lingkungan yang akan arahkan pasukan selamatan untuk tangkap orang lain. Macam itulah keadaannya, terutama sekali orang Johor. Cepat minit. Orang Johor ni cukup takut dengan DAP. Kan, agaknya kemunculan YB kita ni daripada MP Bakri ni, kalau lagi dengar daripada kata inilah wakil ahli paling kita daripada DAP, tak percaya tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan balik ke kawasan tempat saya tu kan, di mana? Di Pulau Jaya kan, ataupun di kawasan Felda kan, di Felda Air Tawar ataupun Felda Pasir Raja. Tuan-tuan jumpa orang kampung, tanya dengan dia, percaya tak ahli parlimen Bakri adalah orang Cina daripada DAP? Tak percaya dia tuan-tuan. Dia kata tak ada, MCA juga dia kata. MCA kan, dia tak tahu sekarang ni peluru dah tembus dah dekat Johor kan. Satu peluru daripada roket DAP kan, satu lagi daripada peluru tai bintang dan tai bulan tu jatuh kan kawasan ni, Sungai Abong. Alhamdulillah kan, kita keadaan macam ini, keadaan tidak berubah kan. Tuan-tuan, saya nak beritahu fakta dekat orang-orang Johor kan, orang-orang UMNO Johor termasuk pasukan-pasukan keselamatan yang begitu takut dengan kekuatan orang Melayu. Kalau kita nak bagi tahu statistik, insya-Allah negara kita ini akan mempertandingkan 222 kursi parlimen. Saya ulang kali, 222 kursi parlimen. Daripada 222 kursi parlimen itu, orang Cina bertanding hanya berapa lah? Orang Cina akan bertanding hanya 69 kursi. Banyak tak? Banyak. 69 kursi banyak. Tapi teringat, baki dia berapa? 153 kursi akan diberi kepada orang Melayu. Ini statistik tuan. Saya nak jelaskan kepada orang-orang di sini apa. Orang bangsa lain akan bertanding 69 kursi.
Orang Melayu akan bertanding 153 kursi. Banyak tak banyak? Banyak. Kerana Barisan Nasional, orang Melayu bertanding hanya 125 kursi. Kita lebih lagi. Pakatan Rakyat beri peluang orang Melayu jadi ahli parlimen ada lebih 28 kursi. Kalau menang semua lah. Kan? Tapi kalau Barisan menang pun dia hanya menang 125. Kita bertanding 153, dia bertanding 125. Umno Barisan Nasional bertanding 116 kursi orang Melayu dan 1 orang bukan Melayu. Yang lain ini datang daripada mana? Daripada PDD. Kan? Pusaka Bersatu Bumi Putra Bersatu di Sarawak, iaitu 9 Melayu dan 5 bukan Melayu. Yang lain 13 parti komponen, ada 91 bukan Melayu. Jadi mereka bertanding hanya 125 Melayu dan bukan Melayu 97. Kita tadi 69. Bermakna kekuatannya, kalau Pakatan Rakyat memerintah, orang Melayu kuat tak kuat? Bertambah kuat. Dia pian bertanding 50. Memang tak ada Melayu pun. Kerana kalau orang Melayu nak tanding masuk PKR ataupun keadilan. Orang PAS akan bertanding, insya-Allah kursi parlimen ini 75 kursi. Sorry, 75 kursi tuan. Keadilan akan bertanding, keadilan akan bertanding 92 kursi. Keadilan campur dengan Melayu Cina. Daripada 92 itu 75 orang Melayu, 17 lagi bukan Melayu, sama di Cina, India ataupun Bengali ataupun Iban Kadazan. PAS bertanding 80 kursi insya-Allah. Daripada 80 kursi ini 2 bukan Melayu, 1 Kemuntah, 1 lagi Dewan Panas. Saya jumpa Cina seorang. PAS pun ada orang Cina, ada orang India. Majmuk kan, dia orang Kemuntah. Kita terbuka. Kalau ikut dalam, kalau ikut lebih lagi, sebab apa? Kan Halim ini itu bukan Melayu kan? Cina, tapi dia beragama Islam. Kita masih kekalkan Islam, kelompok orang Melayu juga kan? Tapi apa yang saya nak bagi tahu ialah orang Melayu lebih dominan di dalam PAS, di dalam keadilan dan di dalam DAP. DAP mungkin kosong kan, 50 tak ada. Tapi keseluruhan orang Melayu yang dengan PAS dan keadilan ialah 153. Bermakna kita lebih kuat. Mungkin orang tadi agak-agak yang mengundi Melayu pada